Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Saya harap semua orang sihat walafiat walaupun kita masih dalam tempoh PKP lagi. Okey, jadi untuk video kali ini, apa yang saya nak terangkan sebenarnya? Kalau awak lihat dalam tajuk video yang telah ditulis kat bawah tu kan. Okey, tulis kat bawah tu, cuba tengok. Okey. Saya akan terangkan tentang berkenaan dengan salah satu bahagian dalam tata bahasa Arab, iaitu berkenaan dengan huruful atfi. Okey, huruful atfi ni apa maksud dia? Okey, maksud dia kalau kita lihat satu persatu, maksudnya ialah huruf ni huruf, okey, huruf biasanya dalam satu atau dua huruf. Atfi ni bermaksud penghubung, okey, menghubungkan sesuatu. Okey, kalau biasa tengok dalam Al-Quran ataupun awak lihat dalam petikan buku ayat teks bahasa Arab kan, biasanya huruful atfi ni penggunaan dia sangat meluas. Selalu sangat awak nampak. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Kadang-kadang kita ingat, huruful atfi ni dia termasuk dalam perkataan ni ke ataupun dia terasing. Okey, untuk pengetahuan, huruful atfi ni sebenarnya dia terasing. Dia bukannya masuk sekali dalam satu wording tu, dalam satu perkataan tu. Akan tapi ia menjadi suatu penghubung untuk menghubungkan cerita-cerita atau menghubungkan ayat tersebut supaya ayat tu menjadi lebih lengkap. Okey, kalau nak tahu seterusnya macam mana huruful atfi, jom lihat seterusnya. Okey, bila kita cakap pasal huruful atfi, okey, awak akan tahu maksud dia dengan betul. Okey, apa maksud huruful atfi ni sebenarnya? Huruf ni bermaksud huruf-huruf. Okey, huruf-huruf. Bukan satu ya, maksudnya banyak, ada jamak. Atfi baru maksudnya penghubung. Okey, jadi dalam tajuk huruful atfi ni, awak akan belajar bagaimana untuk menggunakan huruf-huruf atfi ni yang nak menghubungkan ayat bahasa Arab semua untuk digunakan dalam situasi ayat dalam bahasa Arab. Okey. Baik, jadi kalau kita lihat apa maksud huruful atfi? Huruful atfi ni bermaksud ialah menghubungkan suatu ayat kepada ayat yang lain. Maksudnya ada ayat tu awak nak hubungkan dengan ayat seterusnya, awak mesti nak kena ada something, nak menghubungkan, nak mengaitkan, mesti ada kaitan dia dengan ayat yang lain. Ataupun ayat itu mempunyai satu cerita atau dua cerita yang sama. Dia boleh jadi juga awak nak hubungkan ayat tu ayat yang berbeza ataupun sama ceritanya. Okey, bila nak guna ni? Bila nak guna? Kalau awak tengok contoh yang diberikan dalam surah An-Naba, untuk gabungkan suatu cerita. Cerita apa yang dalam surah An-Naba yang saya beri? Iaitu cerita berkenaan dengan kebesaran Allah, iaitu ayatnya alam naj'alil arda mihada, yang bermaksud bukankah kami menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Maksud wal jibala autada. Itu dia. Wa tu. Warna merah tu. Yang warna merah tu bukannya perkataan al-jibal. Wa tu ialah huruful atfi. Yang nak menggabungkan cerita tentang kebesaran Allah, bumi terbentang luas dan gunung ganang tu sebagai paksinya. Okey, bila lagi nak guna? Yang seterusnya, untuk menerangkan suatu proses, suatu perkara ataupun menyatakan suatu perkara secara berturut-turut. Proses apa? Proses kejadian ke? Proses cerita ke? Kerja ke? Jadi macam mana nak terangkan? Ada contohnya dalam surah Al-Mu'minun yang menceritakan proses penciptaan manusia, iaitu ayatnya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kemudian dia ada warna merah tu lagi, thumma. Ni nak cerita pasal manusia ni. Jadi apa maksud dia? Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia daripada pati yang berasal dari tanah. Thumma, kemudian. Tengok, dia cerita proses kejadian manusia. Kemudian pati tu buat apa? Kami jadikan pati itu sebagai setitis air benih
pada penetapan yang kukuh. Kemudian ada proses lagi. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan air benih ni menjadi sebuku darah beku. Lalu fa khalaqna, lalu kami ciptakan 'alaqah ni mudghah, jadi seketul daging. Dan daripada darah beku bertukar menjadi seketul daging. Kemudian fa khalaqna, yang warna merah tu, kami ciptakan seketul daging tu jadi apa? Beberapa tulang. Fa khalaqnal mudghata 'izama. Kemudian fa kasawnal 'izama lahma. Kemudian kami balut tulang-tulang tu dengan daging. Thumma ansha'nahu khalaqan akhar. Setelah itu kami sempurnakan dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Dekat sini ayat surah Al-Mu'minun ni, ayat berapa ada dah tulis dah, ayat 12, 13, 14 ni. Penggunaan thumma dengan fa, dia nak menceritakan tentang suatu proses ataupun nak menyatakan suatu perkara tu secara berturut-turut. Maksudnya dia tak ada skip satu tu jadi tiga. Dia mesti 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey. Tentang pembahagian huruful atfi ni, iaitu tentang huruf penghubung ni, ada berapa sebenarnya? Ada 3. Okey, iaitu pertama al-waw, iaitu huruf waw, bermaksud apa? Dan. Iaitu penggunaan huruf waw ni menggabungkan dua cerita dalam satu ayat ataupun menceritakan suatu kisah ni dalam beberapa ayat. Maksudnya kisah sama, ayatnya yang banyak ayat dia, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Okey, itu huruf waw. Baik, seterusnya huruf fa, alfa, bermaksud seterusnya. Dia nak menceritakan sini, nak menyatakan perkara itu seterusnya secara berturut-turut. Ayat tu ceritanya dia ceritakan secara berturut-turut. Ada 1, ada 2, ada 3. Ada A, kemudian huruf B, huruf C. Ada huruf alif, kemudian huruf ba, huruf ta. Ada mak, ada ayah, ada awak. Contohnya lah. Itu contoh. Okey. Baik, seterusnya yang terakhir, iaitu apa dia? Thumma, bermaksud kemudian. Okey, thumma bermaksud kemudian. Apa kegunaan thumma? Menerangkan proses suatu pekerjaan atau kejadian berserta jarak tempoh masanya. Maksudnya setiap proses tu dia nak sambungkan dengan proses seterusnya. Dia nak gunakan thumma tu untuk menerangkan bahawa proses itu ada masa dia, bukan terus zap. Tak ada terus beli beras boleh terus makan, tak ada. Beli beras, thumma apa? Basuh beras tu, thumma masak nasi tu, dan seterusnya. Tak adalah terus main laju je kan. Dia ada proses je dan mengikut tahap masanya. Okey, cuba kita tengok seterusnya. Pembahagian pertama, huruful atfi al-waw. Penggunaan al-waw dalam ayat bahasa Arab ni ialah untuk menggabungkan beberapa ayat yang sama ceritanya. Ini contohnya yang pertama, iaitu diberikan ayat yaqulu Ahmadu aruzza, yang bermaksud dekat sini Ahmad sedang makan nasi. Kemudian kita ada ayat seterusnya, yaqulu akhun Ahmadu aruzza, iaitu maksudnya abang Ahmad sedang makan nasi. Bila kita nak gabungkan dua ayat ni, dia jadi macam mana? Jadilah begini. Tambah je al-waw, maka jadilah yaqulu Ahmadu wa akhahu aruzza. Maksudnya kat sini ialah sedang makan Ahmad ni dengan abang dia nasi. Ayat dia sama. Bukan, ceritanya sama, tapi orang yang melakukannya itu berbeza. Jadi nak gabungkan dua ayat ni, kita tambah waw sahaja pun boleh. Okey, seterusnya, bagaimana nak gunakan al-waw lagi? Boleh juga digunakan untuk menceritakan suatu kisah dalam beberapa ayat. Contohnya surah An-Naba tadi kan. Kalau siapa-siapa ingat surah An-Naba tu, dia sebenarnya panjang lagi tau, kisah penciptaan alam ni. Iaitu ayat dia, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Nampak penciptaan alam ni Allah ceritakan, bukankah kami ni dah hamparkan bumi, kemudian
wal jibala autada, dan gunung tu dijadikan sebagai pasak, tak bergerak tanah tu. Kalau tak ada gunung, asyik-asyik gempa bumi je. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan setiap makhluk ni ada pasangan. Kalau manusia ada lelaki perempuan, jin ada jantan betinanya, kalau haiwan ada jantan betinanya, tak ada jantan-jantan betina-betina. Itu namanya kamu fikirlah sendiri. Okey. Kemudian wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu tu sebagai rehat. Okey, itu contoh al-waw. Baik, seterusnya alfa, iaitu huruf fa. Apa kegunaannya? Untuk menerangkan perkara itu yang seterusnya. Contohnya tuwliya khalifatu Abu Bakrin fa Umaru, iaitu telah dilantik Khalifah Abu Bakar. Seterusnya, setelah Khalifah Abu Bakar dah dilantik, telah wafat Khalifah Abu Bakar tersebut, siapakah khalifah seterusnya yang dilantik? Iaitu Khalifah Umar. Okey, seterusnya thumma, iaitu maksudnya kemudian. Dia agak confuse sikit dengan fa ni, tapi jangan risau. Thumma ni kegunaannya mudah je. Dia sebab ada proses serta jarak masanya. Maksudnya dia nak ceritakan pekerjaan tu, letakkan summa tu supaya orang tahu pekerjaan ini ada tempoh masa dia. Bukannya kita buat ni terus dapat. Contohnya kita tanam sayur terus tumbuh sayur. Ni bukannya main game farm nama itu. Tak, bukannya game COC ke ataupun game yang main tanam-tanam tu, tak. Bukan Plant and Zombie, tak. Tanam terus tumbuh, tak ada. Ini dia ada prosesnya. Sebab itulah itu ada kegunaan thumma. Apa contohnya? Contohnya yabduru al-fallahu al-hubba. Bermaksud kat sini seorang petani menyemai benih. Thumma, kemudian yahsuduz zar'a, kemudian dia mengambil hasil tanaman. Nampak kat situ. Penggunaan thumma tu nak menjelaskan bahawa proses pekerjaan ini bukannya sekejap. Bukan sekejap ya. Lama. Okay. So, digunakan thumma untuk menerangkan kat sini ada proses dia. Setelah tanam benih, kita tahu dah. Biasa kalau kita tanam pokok, tanam biji pokok tu, takkan kita nak biar je kan. Mesti kita siram, baja dia, jaga elok. Nampak serangga, kita tampar dia. Jangan usik pokok tu. Nanti rosak pokok. Sampailah pokok tu besar dan membuahkan hasilnya. Itulah kegunaan thumma. Okey, syarat semua jelas dan faham apa yang telah diterangkan. Sebab saya nak berikan awak al-wajibat, iaitu latihan. Baik, latihan apa saya nak berikan pada awak? Pertama sekali, cepat-cepat screenshot sikit. Screenshot. Apa benda ni? Okey, latihan pertama iaitu senang saja. Diberikan awak 5 ayat ni, awak cuma istakhrij, keluarkan harfal atafi, keluarkan huruf ataf. Senang je. Huruf ataf je. Jangan pergi main bantai satu ayat. Ada huruf ataf dia tadi kita baru belajar, ada 3. Keluarkan dalam ayat tersebut. Kemudian seterusnya, imla al-faraghati biharfil atfil munasibah. Bermaksud kat sini, tuliskan tempat kosong berikut biharfi, dengan huruf ataf. Tuliskan huruf ataf dalam tempat kosong. Macam mana tu? Jeng. Saya ada berikan awak 4 soalan serta maksud dia. Okey, awak tinggal jawab sahaja. Gunakan huruf ataf yang sesuai. Jangan rasa pening, jangan rasa sakit kepala, tiba-tiba sakit kepala kan. Boleh pula ada masa nak sakit kepala. Okey, sebab apa? Sebab ada maksud dia. Awak tinggal nak padankan sahaja huruf ataf yang sesuai. Okey, jadi berdasarkan penerangan Ustaz, saya harap semua orang faham dan jelas. Sebabnya ia tak sah pun. Cumanya awak kena pandai bezakan antara penggunaan huruful atfi jenis al-waw, al-fa ataupun thumma.
Namun begitu, dia sebenarnya dia taklah begitu orang kata apa kompleks sangat ataupun berbelit-belit. Dia bergantung juga mengikut ayat yang diberikan. So, paling penting sekali untuk awak tahu, nak tahu tu macam mana, ialah awak kena tahu dia punya maksud ayat tersebut. Okey, adakah ayat itu lebih kepada merujuk pada sambungan cerita atau ayat yang sebelumnya, ataupun dia menyatakan benda yang berturut-turut, ataupun dia ada proses kejadian, proses kerja disertai dengan waktunya. Okey. Jadi saya harap semua orang faham. Saya harap semua orang faham. Tak ada pening-pening. Jangan pening-pening lalat. Mentang-mentang time ni puasa, dah nak raya kan hujung minggu ni. Oh yo. Okey. Apapun, saya harap semua orang dapat menjawab latihan yang telah diberikan. Dan jangan lupa subscribe video ini dan nantikan video yang seterusnya. Okey, kita akan bersambung pada sesi video yang seterusnya. Okey. You have given to me.